jumlah penduduk terjejas banjir kian meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, 1,020 penduduk Taman Seri Muda berjaya diselamatkan pasukan bomba dan penyelamat Malaysia dalam operasi hari ini. Ini menjadikan jumlah penduduk yang berjaya diselamatkan dalam operasi sejak 3 hari lalu sebanyak 1,770 orang. Laporan lanjut kita bersama wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Baiklah saudara, saya kini masih berada di Pusat Operasi Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi meninjau sendiri operasi bomba pada hari ini untuk menyelamatkan ataupun mengeluarkan penduduk-penduduk yang terjejas di sekitar Taman Seri Muda. Dan bersama saya pada ketika ini adalah Nur Razan Khamis, iaitu Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor. Baik tuan, boleh tuan kongsikan mengenai operasi hari ini tuan? Okey, operasi hari ini berjalan dengan lancar dan kita telah berkoordinasi dengan pelbagai agensi yang terdiri daripada Angkatan Pertahanan Awam, pihak Angkatan Tentera dan juga daripada agensi-agensi NGO yang lain. So pada hari ini kita telah telah menyusun dan menetapkan skop kerja kita yang utama, iaitu mengeluarkan mangsa-mangsa yang masih lagi terperangkap. Dan pada yang sama juga kita telah melaksanakan kerja-kerja pengedaran makanan-makanan kepada mangsa-mangsa yang tidak keluar dan berada di rumah masing-masing. Okey tuan, dikabarkan juga ada juga pelibatan NGO dan juga ATM tuan kan. Bagaimana koordinasi dilakukan dengan dua-dua pihak ni tuan? Okey, kedua pihak dengan pelbagai agensi ini dan juga NGO, kita telah mengadakan satu penyelarasan mesyuarat untuk menetapkan bahawa semua usaha-usaha mencari adalah berasal kepada maklumat yang diterima dan aduan yang diterima kepada pihak bomba, dan kita mengeluarkan satu senarai kepada agensi tersebut untuk tindakan mencari dan menyelamat. Okey tuan, mengenai anggota hari ini tuan, boleh ceritakan apakah tugasan-tugasan mereka ni tuan untuk menyelamat? Okey, tugasan anggota untuk penyelamat pada hari ini, kalau untuk makluman bahawa kekuatan kita pada hari ini lebih kurang anggota kita lebih kurang 80 orang yang kita bertugas di Taman Seri Muda ini. Tugas-tugas mereka pertama sekali mereka sebagai penyelamat, iaitu kerja-kerja memindahkan mangsa, dan juga mereka sebagai pengendali bot penyelamat, dan mereka juga bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti pengedaran makanan kepada mangsa-mangsa yang masih berada di dalam kawasan yang dinaiki air. Okey, tuan melihat sendiri daripada 3 hari operasi bomba dan penyelamat di sini, adakah keadaan pada waktu sekarang ini sudah semakin pulih ataupun macam mana tuan? Okey, berdasarkan pada keadaan sekarang, kita dapati trend air semakin menurun, dan kita percaya jika tidak ada hujan pada malam ini atau besok, kita kemungkinan air akan semakin turun, dan keadaan ini sangat memudahkan kita untuk mencari dan mengeluarkan mangsa dan juga mengedarkan makanan kepada mereka yang berada di rumah ataupun mereka yang tidak ingin keluar daripada kawasan banjir. Okey tuan, mengenai jumlah anggota untuk operasi esok tuan, adakah akan dikekalkan ataupun ditambah ke macam mana tuan? Okey, untuk besok kita telah menetapkan bahawa jumlahnya adalah sama seperti pada hari ini, iaitu anggota sahaja 80 anggota yang terdiri daripada pelbagai pangkat. Dan kita juga ada menerima keanggotaan bantuan daripada negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang, dan juga negeri yang berhampiran kita, negeri Kuala Lumpur, dan juga daripada negeri Johor.
Dan kita telah menetapkan bahawa mereka akan bertugas secara bergila-gila dalam masa 24 jam dan bertukar shift 12 jam. Jadi operasi kita ini kita teruskan 24 jam. Okey, terima kasih Tuan. Okey, untuk itu sekian laporan saya langsung daripada Pusat Operasi Bomba di Taman Seri Muda ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih, Ikram. Situasi banjir di 8 negeri hari ini menyaksikan jumlah penduduk yang terjejas semakin meningkat. Setakat jam 11.30 malam ini, jumlah penduduk terjejas bertambah kepada 67,295 penduduk. Menurut aplikasi info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 467 PPS telah dibuka. Pahang merekodkan jumlah tertinggi dengan 37,557 penduduk dipindahkan berbanding tengah malam tadi 19,380 penduduk. Selangor turut merekodkan peningkatan berbanding semalam 24,533 penduduk berlindung di 133 PPS. Berikut statistik penduduk terjejas banjir setakat 11.30 malam tadi. Banjir yang melanda Selangor setakat ini telah mengorbankan 8 nyawa. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk R. Junaidi Muhammad, kematian akibat banjir itu dilaporkan di Shah Alam dengan 4 kematian, Kajang 3 dan Sungai Buloh 1. Tambahnya, kejadian banjir itu turut menjejaskan 4 balai polis di bawah kontijen Selangor serta kediaman melibatkan 3,330 anggota dan pegawai pasukan itu. Sementara itu, di Shah Alam, pengarah bomba dan penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata 1 mayat lelaki ditemukan pada Sabtu dan 2 lagi mayat lelaki ditemukan semalam di kawasan Taman Seri Muda. Ketiga-tiga mangsa ditemukan di dalam air banjir, manakala mayat seorang wanita dipercayai warga Indonesia ditemukan di sebuah rumah di bahagian tingkat atas awal pagi semalam di taman tersebut. Beliau berkata 2 lagi mayat lelaki ditemukan di Dengkil hari ini dan seorang mayat pemandu lori lelaki ditemukan di Desa Coalfields, Kuala Selangor semalam. Di Pahang pula, jumlah kematian akibat banjir telah membabitkan 7 kes. Dengan terbaru, 4 mayat ditemui pihak bomba Pahang di Telemong, Bentung petang tadi. Dalam operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang, berjaya menemukan mayat pertama pada jarak 2 km dari lokasi dipercayai hilang pada pukul 1.06 petang tadi. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani, dalam satu kenyataan memaklumkan mayat kedua seorang warga emas ditemukan pada pukul 1.20 petang tadi pada jarak 100 meter dari lokasi penemuan mayat pertama. Manakala mayat ketiga ditemukan 100 meter dari lokasi mayat kedua. Operasi pencarian mangsa lain yang hilang giat dijalankan. Usaha memindahkan penduduk yang masih terperangkap dalam bencana banjir di Taman Seri Muda Shah Alam dilipat gandakan dan kerja menyelamat dilaksanakan tanpa henti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, 41 bot, 16 lori dan aset lain digunakan bagi tujuan tersebut. Datuk Seri Ismail Sabri dalam catatan di akaun Facebook beliau hari ini memaklumkan pemindahan lebih 500 mangsa banjir sudah bermula sejak Jumaat lepas melibatkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dari Balai JBPM Shah Alam, Subang Jaya dan Puchong. Tambah beliau, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut menyediakan makanan bermasak untuk dihantar ke rumah mangsa dan pusat pemindahan sementara PPS.
Beliau akan terus memantau perkembangan tersebut dan berdoa semoga keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada anggota pelbagai agensi yang sehingga kini masih bekerja keras tanpa henti. Perdana Menteri turut berterima kasih kepada sukarelawan, badan bukan kerajaan dan ahli keluarga Malaysia termasuk wakil rakyat yang menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana. Mesyuarat khas penyelarasan bencana negara yang bersidang hari ini juga mencapai persetujuan supaya isu banjir di Taman Seri Muda Shah Alam perlu diselesaikan segera. Sehubungan itu, Perdana Menteri mengarahkan semua agensi mengatur kerja dengan lebih agresif untuk membantu mangsa banjir di kawasan berkenaan. Selain itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) menerusi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS juga diarah segera menggerakkan 20 aset pam muda alih ke kawasan terjejas, tambahan kepada 4 buah pam sedia ada. Beliau berkata, pam-pam tambahan yang diperoleh daripada pelbagai agensi termasuk dimiliki oleh JPS Selangor akan digunakan untuk mengalirkan air genang ke Sungai Kelang. Perdana Menteri berkata beliau turut bersetuju dengan cadangan supaya beberapa bahagian benteng sungai dipecahkan atau ditebuk buat sementara bagi mengalirkan air genang keluar ke sungai. Beliau bagaimanapun berkata lokasi penebukan sedang dimuktamadkan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC bersetuju menyumbang RM50.8 juta bagi membantu usaha menangani dan pemulihan pasca banjir. Beliau berkata sumbangan itu meningkat lebih 100% berbanding RM25 juta yang diumumkan semalam. Datuk Seri Ismail Sabri berkata GLIC dan GLC yang menyumbang termasuk Petronas, Yayasan Petronas, Khazanah Nasional dan Yayasan Hasanah, Yayasan Samdabi, CIMB, Celcom, Telekom Malaysia, Yayasan UEM dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Tambah beliau, dengan geran kerajaan RM25 juta dan bantuan GLIC serta GLC menjadikan keseluruhan bantuan berjumlah RM75.8 juta. Beliau hari ini mempengerusikan mesyuarat khas penyelarasan bencana negara. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, bagi membantu usahawan terjejas banjir, mesyuarat berkenaan juga memutuskan pembiayaan keuangan diberikan sehingga RM5,000 melalui Bank Simpanan Nasional BSN. Kementerian Kesihatan KKM menjangkakan peningkatan kes COVID-19 berikutan bencana banjir selepas saringan di Pusat Pemindahan Sementara PPS merekodkan 181 kes positif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi Twitter rasminya memaklumkan perkara tersebut. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, hasil saringan itu membabitkan 117 kes positif di Selangor, 52 di Pahang, Kelantan 6 dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4 kes. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham menasihatkan pengendali PPS melaksanakan ujian kendiri COVID-19 terhadap penduduk yang berlindung di situ. Mereka yang didapati positif perlu diasingkan segera selain memaklumkan kes kepada pejabat kesihatan daerah. Ia akan disusuli pengesanan kontak rapat. Bersua kembali. Penduduk terjejas banjir boleh menggantikan dokumen penting yang rosak atau hilang di Jabatan Pendaftaran Negara JPN secara percuma. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah, dokumen penting seperti MyCard, sijil kahwin, sijil kelahiran boleh digantikan tanpa sebarang caj.
Semalam kita telah bersetuju sesiapa saja menerima bencana seperti ini, IC baru kita bagi secara percuma. Kalau dia nak buat pasport baru, kita bagi secara percuma. Segala dokumen yang mereka perlukan, contohnya sijil kematian, sijil kelahiran, yang rekod-rekod yang mereka telah pun musnah diakibatkan bencana ini, kita akan berikan secara percuma. Bagaimanapun, penduduk terjejas banjir tidak perlu terburu-buru untuk membuat permohonan. Datuk Seri Hamzah bercakap kepada media ketika melakukan tinjauan banjir di Kampung Jawa, Hulu Langat. Beberapa pusat pemindahan sementara PPS di Selangor menerima kunjungan isteri Perdana Menteri Datin Seri Muhaini Zainal Abidin dan anak perempuannya Datin Nina Sabrina Ismail Sabri. Datin Seri Muhaini dan anaknya hadir tanpa kawalan keselamatan dan protokol bertanya khabar keadaan penduduk yang terjejas banjir selain menyampaikan sumbangan barangan keperluan asas kepada mereka. Difahamkan tinjauan bermula sejak awal pagi lagi, bermula dari PPS Dewan Kikwa Majlis Bandaraya Shah Alam, Seksyen 17 Shah Alam, PPS Sekolah Rendah Agama Sementa dan PPS Sekolah Rendah Agama Dusun Nanding. Menurut salah seorang penduduk yang terjejas banjir, selain menyantuni dan menyampaikan bantuan kepada mangsa, isteri Perdana Menteri turut berpesan agar mereka bersabar dan tabah menghadapi dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan akan diatur gerak bagi membantu mengeluarkan penduduk terjejas di Taman Seri Muda secepat mungkin. Menterinya Datuk Seri Syahidan Kasim berkata 2 pasukan penguatkuasa sudah berada di kawasan berkenaan sejak Ahad bagi memudahkan misi mencari dan menyelamat SAR. Pasukan sama telah ditugas membantu penduduk terjejas banjir di Ibu Negara yang berdepan bencana sama pada Sabtu. Kita punya anggota untuk banjir di KL ni 954 orang. Kemudian sukarelawan kita ada 1,000. Itu untuk bantuan banjir di KL. Yang sekarang ni mereka digerakkan untuk datang sini. Selain SAR, Kementerian Wilayah Persekutuan turut menyumbang makanan kepada penduduk terlibat. Datuk Seri Syahidan ditemui selepas meninjau situasi semasa di Taman Seri Muda. Semua pihak yang ingin menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir perlu mendaftar di Pusat Kawalan Operasi Bencana di kawasan terlibat. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata ini bagi menjamin keselamatan selain bantuan dapat dikoordinasi dengan lebih baik. Kita minta semua yang hendak membantu kita walaupun di air dan di darat untuk berdaftar dengan kita supaya kita tahu pergerakan ini lebih tersusun dan keselamatan semua orang dapat kita jamin. Walaupun kita sebenarnya hendak menyelamatkan orang, tetapi kita make sure kita sendiri keselamatan kita dapat kita pastikan. Simpanan bertahun-tahun berjumlah RM40,000, barang kemas dan kerusi roda. Itu antara barangan milik mangsa yang musnah dalam kejadian kebakaran di Perumahan Awam Seri Johor malam tadi. Seorang warga emas berusia 67 yang mengidap penyakit strok juga antara mangsa yang terlibat. Dalam kejadian kira-kira 9.20 malam tadi, 8 unit rumah di tingkat 4 Blok 31 Perumahan Awam Seri Johor terbakar. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Bapa mertua saja dekat rumah saya. Dia memang orang stroke yang cacat. Dia pun memang tak tahu apa yang terjadi pasal dia stroke satu barisan. Semua habis kakak. Tak ada yang apa. Dia punya kerusi roda pun semua habis. Saya tak tahu macam mana saya nak cari balik. Sementara itu, menurut pemilik rumah yang dikatakan menjadi punca kebakaran, Santhi Chandran, dia mendengar bunyi letupan sebanyak 3 kali sebelum melihat api di bilik kedua. Pukul 9 macam meletup saya dengar.
Apa tu meletup 3 kali. Saya pergi tengok ruang tamu, tak ada apa. Dalam bilik tengok macam keluar api. Lepas tu main shoes saya sudah tutup. Saya jiran tolong panggil tolong. Lepas tu mangga pun tak boleh buka. Saya tak tahu apa mau buat, saya nangis. Api sudah keluar, ruang tamu sudah keluar. Saya ingat tu ada pisau kan. Ambil pisau, potong tu mangga, baru keluar. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bantuan RM1,000 untuk setiap ketua isi rumah terlibat. Dalam kejadian tersebut, untuk kediaman baharu disediakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Susulan tular video mendakwa berlaku kejadian tanah runtuh di Rawang, Selangor. Polis mengesahkan tiada sebarang laporan diterima berkaitan insiden berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak ACP Zainal Muhammad, pihaknya telah mengesan penyebaran video mendakwa berlaku tanah runtuh di sebatang jalan di kawasan kendalian IPD. Video berdurasi 22 saat itu juga memaparkan teks, gunanya ia terjadi di Rawang. Setakat ini, pihak berkuasa tidak menerima sebarang laporan berkaitan insiden. ACP Zainal mengingatkan orang ramai agar menjadi pengguna media sosial yang bijak dan tidak menyebarkan berita tidak benar. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM merancang untuk menjalankan kerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK dalam usaha menggiatkan industri kreatif dalam negara. Kerjasama tersebut dijangka dilaksana menerusi Jabatan Penerangan dengan syarikat swasta yang terlibat dalam aktiviti pelancongan. Bagaimana Jabatan Penerangan dapat bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Kementerian Kebudayaan dalam usaha kita nak tingkatkan kreativiti atau dalam usaha My Creative Venture ni, dalam usaha tingkatkan industri kreatif di negara ni. Menurut beliau, pemasaran produk pelancongan dan budaya seperti batik ke taraf antarabangsa juga antara usaha memperkenalkan industri kreatif negara ke peringkat global. Beliau berkata demikian selepas melawat Festival Peranakan Pulau Pinang di Georgetown. Seorang guru maut manakala dua adiknya parah selepas kenderaan dinaiki terlibat nahas jalan raya di Setiu, Terengganu. Dalam kejadian terbabit, kereta mereka turut terbakar. Menurut Ketua Polis Daerah Setiu, DSP Afandi Hussein, kemalangan berlaku 6 petang tadi di Jalan Kampung Telaga Papan, Setiu. Siasatan mendapati kenderaan dipandu mangsa Nurul Salikin Abdul Aziz dipercayai hilang kawalan selepas terlanggar tunggul pokok sebelum kereta dinaiki terbakar. Ketiga-tiga mangsa berjaya dikeluarkan orang awam sebelum api merebak. Nurulia disahkan maut ketika menerima rawatan di Hospital Setiu. Dua adiknya, Siti Nur Ummi Nabihah dan Nur Kasih Balkis yang cedera parah dirawat di hospital sama. Segmen sukan Piala AFF Suzuki 2020. Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengakui kegagalan menangani corak permainan berintensiti tinggi menjadi faktor utama anak buahnya tunduk 1-4 kepada musuh tradisi Indonesia dalam perlawanan terakhir kumpulan B malam tadi. Cheng Ho menegaskan skuad negara gagal untuk bangkit pada aksi wajib menang itu walaupun beraksi dengan baik dalam 15 minit pertama yang mana menyaksikan mereka berjaya membuka tirai jaringan menerusi rembatan Arko Gilaswaran pada minit ke-12. Namun, pengendali berusia 53 tahun itu menjelaskan kehilangan dua tonggak pertahanan iaitu Kapten Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak dan Syahrul Muhammad Saad akibat kecederaan menyebabkan benteng negara terlalu rapuh sehingga dibolosi 4 gol.
I think the boys also cannot rise the occasion due to, I think, the intensity pressing with the Indonesia. Then of course we have missed these two centre back, Aidil and Shahrul. They already help us in the stability in our defence. Overall, we are very disappointed with this big scoreline result. Definitely, we have to move on for the next chapter. Kekalahan di tangan skuad Garuda itu menyaksikan Malaysia gagal mencapai sasaran untuk mara ke pentas final buat kali kedua berturut-turut selepas edisi terakhir pada 2018. Keputusan itu juga menyaksikan Harimau Malaya menduduki tangga ketiga kumpulan dengan 6 mata, sekaligus gagal melepasi peringkat kumpulan kejohanan Dwi tahunan itu buat kali kedua sejak 2016. Ia juga kekalahan ketiga Malaysia kepada Indonesia dalam 5 pertembungan terakhir di pentas Piala AFF. Ini pula berkenaan isu doping dua atlet angkat berat. Panel pendengaran anti-doping Malaysia memutuskan bahawa atlet angkat berat Muhammad Azroy Hazawafi Izhar Ahmad dan Muhammad Ikram Haikal Muhammad Zuari digantung selama 4 tahun daripada menyertai sebarang aktiviti dan kejohanan sukan berkenaan. Perkara itu dimaklumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam satu kenyataan. Menurut KBS, kedua-dua atlet berkenaan telah melanggar Artikel 2.1 dan Artikel 2.2 Peraturan Anti-Doping Adamas 2021 dan Kod Anti-Doping Dunia 2021. Sesi pendengaran kedua-dua atlet berkenaan telah berlangsung pada 23 dan 30 Oktober lalu yang melibatkan panel pendengaran yang adil, saksama dan bebas daripada operasi Adamas. Mereka bagaimanapun boleh mengemukakan rayuan secara bertulis terhadap keputusan ini kepada pihak Adamas dalam masa 21 hari daripada tarikh surat pemakluman keputusan tersebut. Muhammad Azroy yang juga pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2018 dan Muhammad Ikram sebelum ini didapati positif bahan anabolik steroid pada Mei lalu. Saudara, Majlis Anugerah Sukan Negara 2019-2020 yang sepatutnya berlangsung esok telah ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan diumumkan kelak. Penangguhan itu dimaklumkan Majlis Sukan Negara dalam satu kenyataan selepas mengambil kira situasi bencana banjir yang sedang melanda negara ketika ini. Menurutnya, penangguhan itu juga dibuat bagi memastikan Badan Sukan Negara itu dapat memberi tumpuan terhadap bantuan dan sokongan yang perlu diberikan kepada mereka yang terjejas. Tambah MSN, tarikh baharu bagi penganjuran Majlis Anugerah Sukan Negara itu akan dimaklumkan kelak. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua. Kerana kita, keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis mengucapkan salam sejahtera dan jumpa lagi.